Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata tadi itu dan menerima itu mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Ayat ni daripada hukum-hukum agama dengan secara darurah daripada semaya, perkara yang tak ada kena fikir tilik, dua kalimah syahadah tu. Dan tiada menolakkan dia akan barang yang tersebut, dan jika tidak diamalkan dia akan barang tersebut, ia tak ada beramal dengan semaya, tinggal semaya. Tapi jika dia tu tak ada beramal, dia apa, dia tak ada ingkar. Jika tiada diamalkan dia akan barang yang tersebut daripada perkara yang darurah daripada agama. Sekalipun apa ni, sekalipun takdir, yakni tiada jatuh agama waidah. Apa sekalipun, yakni tiada jatuh agama, sekadar dia tak ada buat ya, dia tak ada beramal ya semaya, tapi dia mau tahu wajib tak semaya tamung. Wajib tapi anu tak semaya malah. Dia tak ada ingkar atas semaya, tak ada wajib tadi dia. Tu sekalipun yakni tiada jatuh jadi kafir, tidak jatuh agama. Gitu. Seperti meninggal ia seorang, ia tinggal akan sembahyang, ia tak semaya. Tapi dia mau tanya wajib tak semaya tamu, wajib. Bagaimana mu tak semaya? Tak ada. Kerana mu tak semaya? Tak gerak. Kerana mu tak semaya? Malah tak jatuh agama lagi. Dan umpama semaya. Gapo umpama semaya? Yakni daripada puasa, daripada menunai zakat dan menunai haji. Selama-lama dia tinggal. Selama-lamanya, selama-lama apa? Yakni selama-lama daripada perkara dan hukum yang darurah daripada agama. Habis kata. Dan segala rukun Islam itu, dan bermula segala rukun Islam. Apa rukun Islam? Yakni tiye-tiye Islam. Rukun ni makna bucu. Kecil mudah-mudah. Ni ya. Misal dia mau Baitillah ni. Ni. Baitillah. Dah tengok. Baitillah. Ni kita buat misal mudah-mudah ni. Ning satu rukun. Mudah-mudah nampak. Ning satu rukun. Dah. Ning orang panggil rukun Baitillah. Lek ning dikatakan apa? Lek ning rukun apa ni? Ning dikatakan rukun nah. Sini dikata multazam. Lek ning dikatakan rukun Yamani. Lek ni dikata rukun Iraq. Tiye ya ni. Ni tiye Baitillah. Yang dikatakan rukun apa? Rukun Iraqi. Di sini rukun Iraq. Di sini rukun Syami. Dah kita tahu. Lek ni rukun Yamani. Tiye ya. Kama dia bagi Baitillah yang naik jadi murakkab gapo muka'ab, pak segi yang muka'ab ni ia kena ada tiye. Tiye rukun Yamani, tiye dikata multazam, tiye dikatakan Syam, tiye dikatakan Iraqi. Kama dia Islam tu ia ada rukun dia, ia ada tiye dia. Nak panggil seorang tu muslim, maka ia kena bersepakai dengan 5 tiye. 5 rukun, 5 bucu. Tengok. Dan segala rukun Islam itu, yakni dan bermula segala rukun Islam itu mubtada, yakni bucu-bucu Islam itu dan tiang-tiang Islam itu berapa? 5 perkara. Makna kata Islam dibandingkan supaya satu buah umuh, maka sebuah umuh kena bersepakai dengan 5 tiang. Mana tengok? 5 perkara ialah 5 perkara. Pertama bucu dia, rukun dia. Apa dia? Bersaksi. Mudah-mudah kita biasa dengar belakang ni. Bahawa tiada Tuhan. Kita menyaksi. Kita mengaku. Kita mengikrar dengan lidah serta beriman dengan hati kita. Bersaksi, yakni kita ikrar, mengaku dengan lidah serta kita tasdikkan dengan hati. Waidah. Bersaksi yakni mengaku oleh lidah, ikrar oleh lidah serta mentasdikkan hati. Apa dah? Bahawa tiada Tuhan, yakni tak ada dah Tuhan. Tak ada Tuhan. Tuhan ni asal daripada Tuhan. Tu sungguh tu kata Tuhan ni asal daripada Tuhan. Faham daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula pujian-pujian itu Tuhan apa? Tuhan apa? Bermula pujian-pujian itu sabit bagi Tuhan. Tuhan mana sifat? Rabbil alamin. Tuhan yang duk mengkakau Allah. Jadi Tuhan tu asal daripada Tuhan tu. Sebut kata Tuhan ni Tuhan Allah. Siapa dia Tuhan punya Allah? Siapa dia Tuhan wa Allah? Orang yang mengkakau Tuhan bagi langit, Tuhan bagi bumi, ialah kena pada Tuhan. Asalnya Tuhan tu daripada Tuhan. Tuhan Allah siapa dia? Tuhan kita.
Asal Tuhan tu dia panggil gapo asalnya Tuhan daripada apa? Alif ni tukar di ha. Azah lai tu baik tukar jadi ha jadi Tuhan. Asalnya tuan. Faham molek? Nah. Tu rasa kita nak buat dia molek dulu. Kalau dulu. Tiada Tuhan, yakni tiada tuan. Tuan bagi alam langit dan bumi ni. Dan kita semua ni, batu, bukit, bukau, gunung, bukit, kayu, kaya semua ni, malaikat Allah. Tidak adalah tuan dia, tidak adalah yang punya dia, tak adalah yang mengatur dia, malaikat Allah. Tu kita mengaku dengan lidah, menyaksi ikrar dengan lidah, serta tasdikkan dengan hati, tak ada dah Tuhan mengkakarkan alam, mengaturkan langit bumi kita semua ni, malaikat Allah jua ni, malaikat Allah Taala sahaja. Hak tu yang kita ikrar dan kita mengaku lidah. Dan bahawa Muhammad pesuruh Allah. Muhammad ni pesuruh Allah. Apa pesuruh Allah? Yakni orang yang disuruh dan dilatihkan oleh Allah mari ke dunia untuk menyampaikan risalah Allah. Itu pesuruh Allah. Apa pesuruh Allah? Yakni orang yang dilatih, disuruh, dibangkit oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah daripada Al-Quran. Gitu. Itu makna Muhammad pesuruh Allah. Apa pesuruh Allah? Tulis pak reti. Yakni seorang yang disuruh oleh Allah, dititah oleh Allah, dibangkit oleh Allah mari ke dunia untuk menyampaikan risalah Allah, yakni Al-Quranul Karim. Dua. Tu rukun pertama. Dan ini rukun ni kalimatus syahadah ataupun kalimatayis syahadah. Dua kalimah syahadah ni apa dia? Tertentu, khususnya tertentu dengan orang kafir. Rukun Islam hak mula-mula ni ditentu dengan orang kafir. Adapun kita orang Islam dah kalau pak kita Islam, mak kita Islam, maka kita Islam mengikut mak dan ayah kita dengan otomatik. Walaupun kita tak mengucap, kita jadi Islam dah. Kenapa? Kerana kita tabi bagi ayah dan ibu kita. Wak itu. Orang Islam jadi Islam dengan sebab tabaun. Apa taba'? Yakni mengikut bagi bapa dan ibu dia Islam dah. Tak ada kena mengucap. Ada rukun pertama daripada Islam, ini khas dan tentu dengan orang kafir. Orang kafir mana sifat? Yang menghendaki, yang kena, yang setuju, apa? Masuk agama Islam, nak meluk agama Islam, maka khas bagi orang kafir dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ada apa? Mimi prakcau undai nok ca Allah dan tasada Muhammad. Dikatakan ke apa dia? Ialah baukan Allah. Dah kan? Dia pergi lagu tu. Dia kata nak asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia tak kata asyhadu an la ilaha illallah, walaupun dia pakai subai macam kita, walaupun dia pakai jubah macam kita, semaya kita, tapi tak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak jadi Islam. Kerana rukun bagi orang kafir nak masuk Islam, kena kata asyhadu an la ilaha illallah, yakni kalimatus syahadah. Ya. Lepas tu bahasa sianya maimi prakcau, yang pami prakcau undai nak ca Allah dah kan? Maimi prakcau undai nak ca Allah, laka tasada Muhammad, dikatakan baukan Allah. Katanya tu, maka jadi Islam dah. Lepas tu orang kafir dia tak semaya dulu. Masa dia balik mesapan ni pulau. Lepas tu celah tu dia berzina. Celah tu yang minum arak. Celah tu yang main benda pelak-pelak maju di dosa tu. Dosa. Lepas tu dosa tu apabila dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gugur bobak dosa dia, supaya kain sekeping kertas keping yang putih. Jadi pebudak beranak semula. Tu besar tu orang kafir dia kata asyhadu an la, dosa dulu-dulu pi. Kenapa pergi dosa kupu semua berala ke apa? Tuhan gugur supaya kain apa? Kain putih sekelang ataupun kertas kebal ataupun kertas keping yang putih, tak ada cotan cap perah, cap hitam, cap biru, tak lagi. Supaya beranak semula. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5. Ini rukun Islam. Bucu yang kedua ataupun tiang kedua, mendirikan sembahyang. Apa makna mendiri? Yakni menunai dan mengerja. Dan sembahyang yang 5. Yakni yang mendiri, yang mengerjakan sembahyang 5,
yakni dengan sempurna, dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Waidah, mendirikan semaya tu kata aqimus solah, mendirikan semaya yakni dengan syarat-syaratnya dan segala dengan sempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Maknanya mendiri semaya tu dengan sempurnakan syarat-syarat semaya dan rukun semaya. Ketiga, daripada rukun Islam mudah-mudah, memberikan zakat. Apa memberikan zakat? Yakni menunai dan membayarkan zakat. Kamari zakat tu bit dua. Ada zakat badaniyah, dikatakan zakat fitrah. Yang kedua, dikatakan zakat maliyah, yakni zakat perniagaan. Itu menunaikan zakat, yakni bayar zakat, beri zakat supaya kita apabila masuk puasa, bawa dekat-dekat nak raya ni, kita kena bayar zakat. Tu mana kata wa ita zakat. Apa menunai zakat, bayar zakat? Zakat fitrah. Gawa? Zakat badaniyah. Untuk nak menyuci tubuh badan kita. Yakni untuk gapo? Nak berlima tubuh badan kita dalam setahun. Kita duk makan benda tak molek, mata kita duk tengok tak molek, tangan kita duk buat benda tak molek, maka kita berlimakan tubuh badan kita, yakni berlima dengan kita keluar zakat fitrah. Segatai tu kan? Kalau lain 3 kilo lebih dekat 4 kilo. Dah. Segatai. Hak tu asalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kita kena keluar zakat fitrah ni kutil balad. Yakni makan ni hak mengenyai di dalam negeri kita. Gapo berah? Hak tu paling molek sekali di dalam mazhab Syafi'i. Dan keempat daripada rukun Islam tu, rukun Islam apa? Puasa bulan Ramadan. Ayat ni kita puasa bulan Ramadan supaya kita duk puasa di hari ni. Kita puasa niat nak jatuh pada waktu malam. Pada mata kali kita niat sekalian, ia jadi semalam. Ya dalam mazhab Syafi'i, tapi kita taklid pergi pada mazhab Imam Malik supaya kita tanggung, takut kita terlupa niat. Dan apabila kita terlupa niat, ia pakar dengan Imam Malik. Kan? Malam mula-mula kita niat saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Maka Imam Syafi'i jawab, pakar sehari ya. Malam esok nak niat mula pula. Malam lusa nak niat mula pula. Tapi apabila malam je kepak kita lupa niat, maka terpakai dengan niat bagi Imam Malik. Tapi syarat kena taklid Imam Malik lah. Lepas tu kita rujuk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, walau mungkin niat sekalian bulan Ramadan di malam pertama, maka pakainya semalam. Tapi kalau mungkin lupa malam yang kelima, maka mu niat sekalian bulan tu supaya kita tahu nawaitu sauma ghadin an jami'i syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saja aku tunai dan aku puasa dari esok hari, daripada sekalian bulan Ramadan semuanya, pakainya sehari ya. Tapi taklid bagi Imam Malik. Tapi apabila kita lupa niat malam yang 3, yang kelima, maka pakai niat lah ni. Tu dia panggil tanggung. Takut kok kita tanggung tika kita lupa. Niat malam tu niat kena jatuh malam. Tagi niat lo ni niat lalu tak ada apa dah ni. Ni waktu malam dah ni. Jangan niat orang bayar subuh tak sah. Hatta ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyami kama kutiba alal ladzina min qablikum dah. Deh. Lepas tu dia kata laginya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka apabila kamu tu pandai nampak dah nak bulan, falyasum, maka mu kena puasa lah. Nabi kata lah hadis, sumu li ru'yati. Mu puasa apabila mu nampak nak bulan. Kalau mu tak nampak nak bulan, mu tak usah puasa. Dalam Quran itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa dia pandai nampak anak bulan malam baru ni, malam Khamis baru ni, ya nampak, maka nak puasa lah kau. Maka dia kena ada penyaksi. Maka fok-fok kerja majlis kita menampak baik nak kena panggil orang 2-3 orang daripada orang yang ada. Kata menampak baik nak nampak caca gitu royak kalau kuih nak bulat baru boleh terima. Seorang tak boleh terima, kena dapat 2 orang 3 orang yang ada. Dia pun tak usah faham, boleh terima dengan penyaksi dia. Kelima, haji akan baitillah bagi mereka. Haji akan baitillah. Apa makna haji akan baitillah? Yakni menuju dan menghadapi akan baitillah bagi mereka mana? Yang kuasa kepadanya, kepada mereka akan jalan. Makna kata orang ni selamatlah jalan, ambillah perjalanan ni dia. Tu dia. Kemudian kita pergi lagi. Bermula iman itu, kita dah harga-harga, lepas tu kita urai sikit-sikit, nak buat lama, sutir-sutir banyak dah, takut tak ada dah. Bermula iman itu, bermula iman tu apa dia? Iman dalam ni amana yu'minu imanan, asalnya iman asal daripada musdar fi'i mahmuz, amana
yu'minu imanan asal. Lepas tu ditukar ke hamzah jadi ya. Jadi iman asal imanan. Lepas tu tukar hamzah jadi ya, jadi imanan gitu. Dan bermula iman itu gapo dia weh? Membenar hati. Hati kita membenar. Hati kita mengaku. Hati kita mengikrar, mentasdik akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar dan mengaku pada tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu. Gapo suatu? Daripada hukum-hukum ni. Daripada nak cerita Nabi royak hari kiamat, royak tetemukan nakir, royak benda-benda gaib yang benar lah kau. Hak Nabi wari, hak Nabi royak, Nabi cerita, dia percaya, dia mengaku. Kenapa? Nabi kata hari kiamat mu kena bangkit. Lepas pada mati mu kena bangkit satu ketika. Lepas tu bangkit mu pergi pada masyarakat duk berkumpul situ. Setengah duk menyelai alio, setengah duk kerak lidah sendiri, setengah duk kerak parak sendiri, setengah duk guting perut sendiri. Nabi royak. Lepas tu benar kita percaya, kita mengaku dengan apa suatu Nabi royak. Kenapa daripada benda-benda gaib itulah, daripada hukum-hukum ni. Suatu nak yang mendatang ia Nabi. Nabi wak datang, Nabi royak kata Tuhan kita nama Allah, mu kena percaya. Tuhan kita yang buat langit bumi nama Ar-Rahman, nama Al-Ghafur, nama Asy-Syak, mu kena percaya. Membenar tu suatu barang pada tiap-tiap suatu yang buat datang, yang mendatang ya Nabi, mendatang dengan dia dengan suatu. Apa suatu bayar? Daripada barang yang maklum. Tu bayar pada suatu. Barang tu gapo dia? Daripada barang yang maklum, barang yang telatah dan masyhur. Barang yang maklum maklum dah sisi kita lah. Semaya wajib tak? Wajib. Puasa bulan Ramadan wajib tak? Wajib. Maklum dah. Budak halus-halus kata puasa tu wajib. Pak kita yang kecil lagi tahu tak puasa tu wajib. Kerana orang tua itu suruh puasa, orang tua itu suruh semaya. Kita tahu dah benda ni dia panggil terlatah dan masyhur dah. Barang yang maklum daripada agama. Barang maklum hak Nabi wari daripada perkara yang maklum daripada agama, daripada barang yang maklum yang terlatah daripada agama. Maklum dia tu dengan darurah. Apa dengan darurah? Yakni tak ada kena fikir cilik. Tak ada kena fikir cilik. Dan dikanaki dengan membenar itu. Kanaki dengan membenar hatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu apa maknanya kanaki muraknya. Dan dikanaki dengan membenar itu mengikut hati. Hati itu mengikut dengan apa Nabi wari daripada perkara-perkara yang maklum, perkara-perkara yang masyhur daripada masalah agama dengan secara terpitahnya, secara darurahnya, secara tak ada kena fikir ciliknya, makna ia ikut. Hak Nabi royak ia terikut, ia turut. Ia turut. Nabi kata kena semaya, semayalah kita. Nabi kata puasa kita ikut. Tu makna terima mana dah? Makna membenar hati akan Nabi, makna kita turut dengan apa Nabi royak. Dan menerimanya hati. Apa menerima hati? Yakni mentaslimnya hati, menyerahnya hati. Hati dia tu mentaslim, menyerahnya. Menyerah akan barang yang tersebut itu, barang tersebut daripada suatu, daripada barang yang maklum, daripada agama secara darurah, maka ia terima dan terikut, ia taslim, dia ikut dengan apa Nabi royak. Tiada semata-mata mengetahui. Bukan semata-mata mengetahui. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tahu kata Nabi itu benar. Nabi itu sungguh. Nabi dibangkit oleh Allah. Tapi serta tiada ketiadaan mengikut. Ya tak ikut sebab Abu Jahal. Ya tahu dah kata Nabi dibangkit di akhir zaman. Abu Jahal, dia tahu Nabi tu anak dara dia. Dia tahu dah kata Nabi ni Nabiullah, Rasulullah dibangkit oleh Allah. Tapi dengan apa Nabi royak, maka dia tak turut, dia tak ikut. Nabi duduk semaya, dia tak ikut semaya cara main Nabi. Dia galeh, dia sekat. Siapa dia perintah suruh demo tu tinggalkan agama Nabi royak, ataupun duduk turut Nabi suruh tinggal, tak tinggal aku bunuh. Dia tak turut. Dengan cara dibawakan oleh Nabi suatu daripada hukum agama secara darurat, dia tak turut. Tengok Abu Jahal semaya bila dak, dia menetai Nabi ya. Dia galai Nabi ya. Dia tak turut. Dia tahu kata Nabi Rasulullah.
Tapi dia tak turut dengan ajaran Nabi, dengan sesuatu yang dimaklumkan daripada agama cara darurah, dia tak terima. Dan menerima, tak menerima, dia tak menerima. Mana? Maka tiada dihukumkan, tak dihukum, tak disabit dengan iman. Orang ni tak panggil beriman kerana dia kenal kata Nabi itu sepertilah Nabi itu Nabiullah, dikatakan utusan Allah, tapi dia tak terima, dia tak turut dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itulah Abu Jahal tak dikata mukminun, Abu Lahab tak dikatakan mukminun. Sebab dia tak ikut dengan hak Nabi wari. Dah kan? Maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala orang kafir, segala kafir yang mengetahui mereka itu bahwasanya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu nabiyun. Dia tahu Nabi itu kata Nabi dan Rasul yang sebenar. Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu segala kafir dan ketiada menerima nyonya yang kafir, akan dimakan itu, akan dimakan suatu yang dimendatangkan. Tuan kata akan dimakan itu, dimakan mana? Dimakan suatu, tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama. Ia tak turut, ia tak ikut. Sebab tu ia tak panggil beriman. Sebab tu ia tak panggil mukminun. Kerana ia tahu kadang-kadang puak kafir ni ia kenal Nabi lebih pada kenal anak ia lagi. Sebab tu dalam ayat tu orang-orang kafir Quraisy dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kenal daripada dia kenal anak dia sendiri lagi. Sekarang tu, dia kenal Nabi tu lebih pada dia kenal anak dia lagi. Tapi dia tahu kata Nabi ni Nabiullah dan Rasul yang diutus oleh Allah. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi, mendatang oleh Nabi, dia tak ikut, dia tak turut, dia galak. Sebab tu mereka tak panggil mukminun. Tengok. Masalah kita nyadap cara arkanul Islam khamsun, yakni rukun-rukun Islam tu 5. Kemudian rukun Islam saat ni tu 5 dah. Arkanul Islam khamsun, rukun Islam tu 5. Ni wajib kena ngaji ni. Orang tak ngaji kan berat, orang ni tak lepas muka lik, lagi pula tak lepas berdosa ni. Dah. Rukun Islam 5. Tak ingat orang tanya rukun Islam tak reti. Gapo rukun Islam? Dia duk tukar dengan rukun semaya. Rukun Islam takbir. Hei, dah oi. Tu rukun semaya. Rukun semaya ke apa? Takbiratul ihram tu rukun semaya. Mana rukun pertama bagi semaya 13? Yang pertama takbiratul ihram. Mukna takbir. Sebab apa panggil takbiratul ihram takbir? Ni. Sebab mung saat ni apabila takbir pak Allahu Akbar, maka diharamkan benda di luar masuk dalam semaya. Dulu belum mung takbir mung boleh makan. Belum takbir mu boleh kecek, belum takbir mu boleh gurau, belum takbir mu boleh cuik. Tapi apabila takbir pak Allahu Akbar, maka diharam semua benda tu. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Tu rukun bagi semaya. Faham tak? Sebab apa panggil takbiratul ihram? Sebab orang panggil memperharamkan perkara hak luar daripada hakikat semaya, tak boleh nak guna oleh semaya. Mana? Makan diharam, minum diharam, kecek diharam, gurau diharam, berolak diharam, gurau diharam. Sebab diharam dengan takbiratul ihram. Tu dia panggil rukun bagi semaya. Jangan tukar. Rukun Islam ada 5 bucu, ada 5 tiang. Maka seolah kita katanya Islam ni satu rumah yang bersepakainya dengan 5 tiang. Baru rumah Islam tu nak hidup molek, baru rumah Islam saat ni bertapak molek, baru sempurna. Kalau rukun hak 5 dia tak sempurna, makna rumah Islam dia tu duk bergonjang. Sebab tiang dia tak kemah. Mana tengok farruknul awwalu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ni kita tahu lah kau dah. Mengucap, menyaksi. Kemudian rukun yang pertama ni bahasa menyaksi dan mengaku dengan lidah dan ikrarnya seorang dengan lidah serta tasdik dan membenar dengan hati bahwasanya tiada Tuhan dan Tuhan Allah ni melainkan Allah. Orang mengkakau Allah, menjadi Allah, meretah Allah, tidak lain tidak bukan melainkan Allah jua. Ini rukun ini ketentuan bagi seorang yang nak memeluk Islam saja. Ni orang Islam tak ada kata dah. Dia kata asyhadu alla ilaha illallah semaya pun cukup dah bagi dia. 2, rukun Islam iqamus solah. Mendiri semaya. Sebab tu orang tak mendiri semaya, orang ni tak hidup Islam. Sebab Nabi kata dalam hadis kata nah, as-salatu imanuddin. Banyak Nabi kata dah. Hadis Nabi hari. Hadis mari tanya nah, as-salah imaduddin. Semaya itu tiang agama. Tengah hadis
Semaya tu dikatakan tiek agama. Karena kata orang ni kalau tak ada semaya, makna tiek agama dia sudah utuh. Dan Nabi kata setengah pada hadis lagi, hadis tak nak? As-salah miftahul jannah. Bermakna kata kalau orang ni tak semaya, orang ni dia tak boleh pergi anak kunci syurga. Sebab orang nak masuk dalam syurga, tangan dia kena cuci. Kalau tangan dia cemar sebab dia tak semaya. Orang tak semaya, dia tak ambil semaya. Sebab tu tangan dia cemar. Apabila tangan dia cemar, Allah Ta'ala takwi pegang miftahul jannah. Takwi pegang nak kunci syurga. Sebab tu bagi orang semaya, Nabi kata as-salam miftahul jannah. Bermula semaya tu anak kunci bagi syurga. Siapa-siapa dia semaya, orang ni dapat pegang anak kunci syurga sebab tangan dia bersih. Duk ambil semaya 5 kali sehari supaya duk mandi dalam sungai. Duk sapuh dosa dia hari-hari 5 kali. Dah. Tu semaya menunaikan semaya mana nak? Mengerja semaya 5 waktu dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. Syarat kita tengok lagi kitab Muyatul Musalli 9 di situ. Pertama, masuk waktu dengan yakin ataupun zah ataupun semaya kena hadap kiblat kita semaya ni syarat. Kiblat kau ni kita semaya kau ni. Pas lalu rasa, "Hei, mumaya tak kena paling lu. Mumaya tak naik." Kita pun nak paling. Kalau kita dah buat kerah perut cara kita semaya hadap naik, maya kita batilatun bata iyo, plesu iyo, tak pakai iyo. Ataupun semaya hadap hulu. Orang mata buta dia kata kiblat dah maya ni. Oi, mu maya tak kena tu hadap hulu. Demo kata tak kena mu maya. Demo ni tak bisa mai kapur ni. Ya maya hadap hulu. Hei, mu maya tak kena tu hadap hulu. Hadap jatuh dek nu tu kanemu. Dia pun pusing piang. Menghadap ke jatuh. Kali dia kerah perut cara ya, maya ya tak sah. Sebab apa? Syarat bagi semaya tak sempurna, yakni hadap mengkiblat. Hadap kiblat. Hadap apa panggil? Kiblatun lil muslimin ialah al-Ka'batul Musyarrafah. Dan lagi pula syarat semaya. Apa syarat semaya? Yakni kena tudung aurah, katu aurah ni. Pusat dengan lutut. Dah kan? Aurah dia. Lepas tu kena pakai baju cuci, tepat cuci, tubuh pun cuci. Kalau tubuh tu najis, ada tik cicak, baju ada tik cicak, semaya ia tak sah sebab syarat ia tak sempurna. Dan rukunnya rukun semaya. Kita pakar-pakar kita tengok sendirilah. 13 tu. Yang pertama takbiratul ihram. Takbir. Allahu molek tu. Nah, kita royak sama dah. Allah mo lagu ni mang narak. Allah duk nera mang. Lagu ni ataupun kita cuik sikit. Cuik sikit weh. Cuik gitu. Boleh belaka tu. Nak Allah baik ni tak apa, Allah baik ni pun tak apa. Lepas tu rukun laginya, fatak kira situ. Tak lagu tu jangan berat sangat sampai hengok tuai-tuai. Ni kadang-kadang nyotok tu nampak serok tuai. Tak sel kau Nabi tak sel kau tu bukan sunnah Nabi. Tak berat sikit ya. Lepas tu berat sikit tangan tak begitu. Dah. Lepas tu rukun semaya lagi ke apa? Di dalam tu takbir serta niat. Orang panggil takbir, mula di takbir alih bagi Allah, suk di bawah bagi ra akbar, kena masuk niat di dalam tu. Lepas tu rukun semaya lagi, jawab. Ialah kena pada baca Fatihah, qiraatul Fatihah fi kulli qiyam, pada tiap-tiap berdiri. Dah kan? Tu rukun semaya. Wis benar Fatihah. Kalau tak sah Fatihah, tak sahlah semaya. Kerana Fatihah ruknun min arkanis salah. Siapa dia baca Fatihah tak kena, semaya dia tak sah. Siapa dia rokok tak sepenuh, semaya dia tak sah. Siapa dia niat tak betul, maka tak sah. Dah kan? Takbir tak kena pun tak sah. Kita takbir Allahu Akbar. Panggil, tak sah. Tu dia. Yang ketiga rukunnya memberikan zakat ataupun membayar zakat. Maka zakat dua. Kita tengok lagi kitab Fiqh besar-besar. Gapo zakat? Yang pertama zakat badaniyah. Zakat pising tubuh badan. Kalau kita duk guna tubuh badan kita ambil daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ni apa hari ni? 9 bulan lah. Ramadan ni dikatakan bulan yang ke-8. Maka duk guna dah diri kita, mulut kita kecek benda cuma, lidah kita duk kecek benda cuma, mata kita duk tengok benda-benda tak molek, tangan kita duk pegang-pegang tak molek, maka kita mai basuh badan kita dengan kita keluar di akhir Ramadan dengan keluarkan zakat. Lepas tu kata ulamanya, keluar zakat apabila masuk Ramadan keluar lalu, boleh tak? Sahlah zakatnya. Tapi pahala tu terkurang. Tapi pahala yang paling lebih afdaluz zakat fitrah bila? Yakni apabila naik matahari hari raya tu.
Belum pada email nak masuk sejadah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu pagi tu waktu matahari naik tu, kita keluar zakat situ. Itu dikatakan afdaluz zakatil fitrah, yakni aksaru sawaban, pahala paling banyak sekali. Tapi kalau dia mau tanya telah ni boleh tak keluar zakat? Masuk sehari Ramadan, maka jawab tak boleh dah nak keluar zakat. Sah tak? Sah. Tapi pahala tak banyak. Pahala tak banyak. Tu dengar molek dah. Lepas tu kita nak keluar zakat, pahala besar. Ketika pagi pas subuh kita tubik sejik, pergi jumpa tu imi, ataupun pada pemungutan zakat, kita ke zakat situ. Tuhan kata, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Innamas sadaqatu lil fuqara' wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum. Orang baru masuk Islam. Wa fir riqab, kerabat itu. Ayah kita susah, kita kaya. Ayah kita mu'sirun, orang susah dan apa-apa. Maka anak ni kaya, menega besar. Boleh wi zakat ke pak yang susah weh. Ataupun pak kaya, anak tu miskin. Anak tu apa-apa, pak kaya. Pak jadi kaya, menega besar. Anak ni sesak dedek weh, mu'sirun weh. Ayah dia tu mu'sirun, maka boleh sunat ayah ya wi zakat kepada anak ia yang apa-apa itu. Wa fir riqab. Lepas tu, Tuhan kata lagi, wal gharimin, orang yang terlekat hutang. Orang ni hutang banyak berdoa. Maka dengan harta dia ada tak padan nak bayar hutang dia. Makna tak banyak hutang lagi. Boleh juga kita dia tu makan zakat. Orang lekat hutang. Yang itu je. Wa fi sabilillah. Orang duk jalan di jalan Allah. Apa jalan Allah? Orang ni li'i'la'i kalimatillah. Duk meninggi agama Allah. Yang ke-8. Wa banis sabil, yakni anak jalan. Orang duk musafir, mari bakar, mari kampung kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Boleh kita wi zakat pada Ibn Sabi. Dia kata, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, lagi pula wal gharimin wa ibn sabi wa fi sabilillah wa ibn sabil. Apa ni? Ni zakat terah weh. Dengar molek. Wi molek dah, kita wi molek berah pun cari berah molek, jangan bagi cari berah hok dodok, berah hok nak apa? Rabuk saja, nak bubuk saja nak keluar zakat tu tak molek tu. Sebab kita nak cuci diri kita cari berah gomah, berah putih panjang-panjang, berah molek-molek, baru zakat terah kita sempurna. Ni kan ada kutip berah-berah hak jadi nak bubuk kerana kita tak boleh makan dah di sedekah tu imi. Hak ni tak jadi. Faizan, dah. Kamu dia zakat setiap-tiap tahun bagi orang mukallaf, yakni satu kata. Kalau zakat kata kutil balak. Perak kutil balak Imam Syafi'i dah baik. Yakni makan ni mengenyi hak di negeri tu. Negeri kita makan ni mengenyi ke apa? Berah. Makan ni mengenyi negeri Arab ke apa? Yakni gandum. Kalau fok nu fok juzuk koma, fok kok sodan ke apa? Makan ni mengenyi ubi. Tahu apa tu? Makan ni mengenyi kita berah. Makan ni mengenyi arak ialah gandum. Makan ni fok juzuk koma, fok hitam tu, fok sahak Afrika ataupun fok Afrika tu ubi. Tak lupa. Lepas tu kalau satu lagi makan dan kayu, makan dengan ya. Makan dengan keluar dan kayu. Cari dan kayu boleh cupok, boleh gatal, keluar zakat. Tengok tahu makan dengan ya. Kutil balak dia. Makan dengan di negeri itu sempurna dah. Dan kalau kita katanya makan dengan seperti rumah kita, keluar berah dah. Lepas tu rukun yang keempat, Syahrul Ramadan, zakat yang kedua, zakat maliyah, zakat harta. Ni fok nego nah. Ada orang tino tanya tu, baba, kita pakai mahnya nekau, 7 kau. Hak mana kena keluar? Hak 5 kau tak ada kena keluar. Kak, keluar apa? Hak tu hai benar kau. Kak. Hak tu pakai nye hak kak, hiasi kak nak jangok pakai cincin 2 orang, tali tekak sorak 2 subeh. Patah hak 5 kau dah 5 kau. Kau dah 5 kau tu boleh tukar gile. Hak tu tak ada kena keluar sebab tu hai izin ke kak. Tapi hak 2 kok lagi, siapa 7, 8, 9, 10. Hak tu akan keluar daripada huliyin. Hak tu keluar daripada pakaian perhiasan bagi orang Tino tu, orang panggil telajak dah tu. Hak tu nak keluar. Dah. Lepas dia tanya duit kita taruh apa? Duit kita taruh mek tahun ni, dia siapa tahun depan. Misalnya taruh bulan Ramadan tahun ni. Bulan Ramadan tahun depan tak ada kena apa. Jadi cukupnya 200,000, 100,000 lebih ni zakat. Keluar tak? Kena keluar duit taruh. Walau duit taruh dia menepati supaya dengan duit nego. Faham? Kena faham molek fok nego. Zakat tijarah, zakat mal pernego dapat 2 syarat sepenuh nisab. Apa? 5 cuk 5, lah ni 100 apa? 140. Kita tengoklah mah sekut apa lah ni kat 30 lah ni. Dah.
Yang keempat, saumu syahri Ramadan liqaulihi ta'ala, puasa bulan Ramadan. Ternyata faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa-siapa yang kita tengok anak bulan pada malam tu, maka puasalah ia. Nabi kata sumu li ru'yati. Mu puasa apabila nampak nak bulan. Yang kelima, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang ni wajib kena haji. Harta pun cukup, jalan ni pun selamat, duit nak bekalan makan di Mekah pun cukup. Orang ni wajib, kalau tak pergi berdosalah di atas dia. Tapi orang ni wajib sungguh, wajib pada zimmah dia. Tapi nak pergi tak kuasa, pergi duit tak cukup. Ataupun nak pergi tahan tu, nari di sana tu perih, tak boleh pergi weh. Kapal bergaduh jalan, tak selamat jalan ke panggil. Dah. Kama dia sepenuh gapo sepakat dengan hadis Nabi kata, apa dia? Buniyal Islam ala khamsin. Anak kecek dengan hadis. Mana rukun Islam Nabi kecek? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak ni hadis Nabi. Sekat tu dah. Tu nak mari hadis lah. Mari hadis, mari gapo siap gapo. Hak tu baru kemah bagi kita. Sekat tu kami kata wallahu a'lam dah. Masalah bab yang 3, kita nak datang bab yang 3 pasti kena ada hara-halak di mana weh? Ada di mana hara-halak? Ataupun salah satu daripada hara-halak tu ada pada infi'i dan ataupun pada laf'i. Kalau tak ada hara-halak pada infi'i ataupun pada laf'i, boleh datang bab 3? Boleh datang tak? Boleh datang tak? Tapi semua daripada kelima-kelima Arab ada harah halqum dah. Dia tu pasti nak datang bab yang 3 dok dah. Tengok pula bab yang keempat tak kali dulu. Al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat daripada nibak sulasi mujarrad. Al-babur rabi' bermula bab yang keempat, mudah-mudah ni. Fa'ala fa'ila yaf'alu. Baca fa'ila yaf'alu. Hak dulu tu 3 bab tu patah lakak infi'i madi. Tapi mai bab yang keempat infi'i madi tu dia berubah sikit, gi pada kasrah. Yaf'alu, infi'i mudhari' tu gi patah. Mauzunuhu mubtada, bermula mauzunnya, mauzun bagi al-babil awal. Adapun mauzunnya mauzun bagi bab fa'ila yaf'alu. Jadi tak sini. Jadi bab sulasi mujarrad ia panggil bab dia iaitu di fi'il madi dia, tak molek. Tiap-tiap bab sulasi mujarrad ni ia panggil bab pertama. Gapo bab pertama weh? Fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab yang tiga fa'ala yaf'alu. Ia panggil bab ialah di lafaz fi'il madi tu. Fi'il madi fi'il mudhari' tu. Tak situ. Yakni orang panggil masalah bab fi'il sulasi mujarrad hak ni bab. Ketika kita nak panggil bab dia tu, dia kena panggil di kelima fi'il madi dan fi'il mudhari' dia. Tak situ, tulis dulu. Jadi masalahnya fi'ilnya dah pada fi'il sulasi mujarrad, kalau kita nak panggil bab pertama ni bab apa? Bab fa'ala yaf'ulu. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Ya panggil di fi'il ya tu. Fi'il madi fi'il mudhari'. Al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Ialah kena pada fa'ila yaf'alu. Sabar sikit dah. Mauzunuhu, bermula lafaz yang dibuat timbangkan akan fa'ila yaf'alu ni. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu makna mengetahui ia seorang akan dia. Muta'addi tu. Wa alamatuhu, dan bermula ilamatnya ilamat al-babil au al-babil rabi'. Tanda percemi kita nak kena bab yang keempat ni ayyakuna ainu fi'lihi. Khabar ke alamatu. Ayyakuna ainu fi'lihi, ialah bahawasa kita takwil musdaq ayyakuna tu jadi khabar bagi alamatuhu. Salah takdir kalanya wa alamatu kaunu aini fi'li, takwil musdaq jadi khabar bagi alamatu. Perhati molek. Jadi takwil musdaq bagi ayyakuna jadi ana kaunu aini fi'lihi, ialah keadaan infi'inya infi'i bagi al-babir rabi'. Bab bagi fa'ila yaf'alu alima ya'lamun ini maksuran, dikasrah akan dia akan infi'i fil madi, pada fi'il madi dikasrah. Wa maftuhan atas pada maksuran. Wa maftuhan, dan dipatah akan dia akan infi'i fil mudhari'i ay fil fi'lil mudhari'. Takdir mula fil mudhari'i ay fil fi'lil mudhari'. Pada infi'i mudhari' dipatah. Tengok mino gagana
Bak dia bak fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu tu lapar dibuat timbal. Tanda nak kenal kata bak yang keempat, pakasrah ing fi'il madi dan fathah ing fi'il mudhari'. Lepas tu bina hatta Arab bina ni golek hatta apa tengok. Wa bina'uhu dan bermula hatarannya hataran bagi al-babil rabi' ni. Aidan aika bina il-babil thalisi. Seperti bina bak yang ketiga. Bak tiga hatta bagi muta'adi. Ghaliban lita'diyati hatta maudu'un lita'diyah. Hataran bagi orang Arab bak ni hatta bagi ta'diyah. Kita ayat dah ta'diyah, yakni melampaui perbuatan fa'il pada mafu, yakni fi'il nak pada mafu. Ghaliban ai fil ghalibi. Apanya pada ghalib, yakni pada kebanyakan kelima Arab bina ebak yang keempat daripada sulasi mujarrad ni hatta bagi muta'addi. Wa qad yakunu, mudah-mudahan support dulu ya ni. Wa qad yakunu dan terkadang jarang-jarang ada ia bina sani. Bina al-babil rabi' ni laziman bina ia tu lazim. Ada juga bina ia lazim tapi ni tak banyak berlaku pada kelima Arab. Tapi pada kebanyakan kelima Arab berlaku di atas hatare fi'il nak pada mafu. Tengok. Nahu misal bagi muta'addi. Nahu misalul muta'addi ai misalul fi'lil muta'addi. Lagu nawi. Nahu alima Zaidun al-mas'alata. Baca molek. Mana fi'il fa'il? Alima fi'il. Zaidun dikatakan fa'il. Al-mas'alata tu tepat jatuh perbuatan al-ilmu ke atas masalah. Alima Zaidun telah mengetahui oleh Zaid. Zaid tu tahu ke apa? Al-mas'alata akan satu masalah. Mas'alata dikata masdar marah, yakni satu masalah. Masalah semaya ke masalah, masalah zakat terah ke masalah, zakat mani junub ke masalah. Tu satu masalah. Jadi mengetahui oleh Zaid akan satu masalah, maka perbuatan al-ilmu yang hasil yang berusaha oleh Zaid, maka perbuatan mengetahui ni yang menimbul oleh Zaid jatuhlah ia di atas masalah. Hak tahu apa? Tahu masalah. Kemudian tahu masalah berlaku hasil di atas masalah, maka yang mengadakan tahu itu oleh Zaid. Zaid tu yang mengadakan hadas. Mengadakan hadas perbuatan mengetahui. Mengetahui itu dikatakan satu perbuatan yang hasil pada alimah. Kemudian hasil al-ilmu tu oleh Zaid. Zaid lah yang mengada al-ilmu. Mengada mengetahui akan satu masalah. Maka pengetahuan tu jatuh di atas satu masalah. Al-mas'alata tu dikatakan maf'ul. Adapun Zaid namanya fa'il. Maka Zaid mengada perbuatan mengetahui jatuh di atas satu masalah. Tahu tak? Satu masalah. Masalah apa? Masalah zakat. Masalah apa? Masalah semaya. Masalah apa? Masalah mandi junub masalah. Dah. Jatuh tak maf'ul. Wa misalul lazimi dan bermula misal bagi fi'il lazim ke apa? Wajila Zaidun. Wajila Zaidun telah takut oleh Zaid. Maka sifat al-wajal tu. Sifat takut tu. Perbuatan takut tu jatuh tak siapa? Aku tengok Zaid nampak duk ketah. Maka takut oleh Zaid. Maka perbuatan takut hasillah ia jatuh di atas Zaid tu sendiri. Tak jatuh tak umar tak bakar. Tu dia panggil wajila Zaidun. Habis kat tu tengok bab yang kelima. Al-babul khamisu. Mudah-mudah tu bermula bab yang kelima. Bab yang kelima ni apa dia? Fa'ula yaf'ulu. Dhammah ing fi'il madi, dhammah ing fi'il mudhari'. Mauzunuhu bermula lafaz yang dibuat timbal akan dia akan fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu elok ia, bukan mengelak, elok ia. Wa alamatuhu dan bermula percemin bagi al-babil khamis ni ayyakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah fi'il itu madmuman fil madi, didomoh pada fi'il madi wal mudhari'i dan pada fi'il mudhari'. Wa bina'uhu dan bermula hataran bagi al-babil khamis la yakunu,
tiada adalah ia bina bagi al-babil khamis ni illa laziman. Bina ia tak hatta selain malaikat lazim saja. Bab kelima ni ia tak hatta bagi mutaaddi. Tapi golik ke bab tamu, bab dua, bab tiga, golik pada kelima arat jatuh pada cakap arat hatta bagi apa? Yakni bagi mutaaddi. Kadang-kadang ada jai-jai bagi lazim. Tapi bab yang kelima ni hatta bagi lazim ya. Fi'il ia tak ada nak maf'ul, nak pada fa'il sa. Mana tengok? Nahwu hasuna zaidun. Tengok hasuna zaidun telah elok oleh Zaid. Telah elok oleh Zaid. Elok Zaid. Zaid tu elok dia. Maka perbuatan elok tu hasil jatuh tak siapa? Jatuh di atas Zaid. Tak jatuh di atas Umar dah bakat tak mafu. Al-babus sadisu nak perabi ba'inah sulasi menjarak. Isa termasuk masalah sulasi mazid pula. Al-babus sadisu bermula ba' yang keaneh. Fa'ila yaf'ilu. Bak 5 fa'ula yaf'ulu. Domoh belaka. Adapun bak yakani fa'ila yaf'ilu. Kasrah belaka-belaka pada fi'il madi fi'il mudhari. Mauzunuhu bermula mauzunnya. Mauzun lapan yang dibuat tinggi bagi bak yang keaneh ni. Lapan yang buat timbangnya hasiba yahsibuna. Hasiba yahsibu orang panggil ditimbang, dibuat timbang dengan fa'ila yaf'alu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi. Kalau kita nak buat suti-suti lama kita nak pergi derah-derah. Lepas tu dia nak erak tu dia mau tanya semula lah. Erak ni jadi gapo kita nak pergi erak pula gapo tu jadi lama. Nabi dia mau faham masalah dulu. Wa alamatuhu dan bermula ilamatnya tanda ebat yang kane ayyakuna ainu fi'li maksuran fil madi wal mudhari. Makna kasrah pada fi'il madi dan pada mudhari. Wa bina'u aidan ay kal bina'il babil awal. Ka bina'il babil rabi'. Seperti bina bab yang keempat tu apa dia? Li ta'diyati ghaliban. Dia supaya dengan bina ebat yang keempat goliknya hatta bagi muta'addi wa qad yakunu laziman. Dan terkadang ada juga hatta bagi lazim. Misalnya misalul fi'lil muta'addi nahwu hasiba zaidun amran fadilan. Tengok muta'addi dua maf'ul ni. Hasiba zaidun telah menyekalah oleh Zaid. Ni hasiba ni saudara bagi zanna muta'addi dua maf'ul. Hasiba zaidun amran fadilan telah menyeka oleh Zaid. Zaid tu seka ke apa? Perbuatan Zaid seka tu. Usaha Zaid duk seka tu, maka perbuatan al-hasbu seka Zaid tu maka hasil jatuhlah ia di atas amran. Kemudian menyeka oleh Zaid, yakin oleh Zaid akan Umar ni fadilan lebih ia Zaid. Wa misalul lazimi nahu warisa zaidun. Tengok. Tengok ni bab. Daripada nebak kesimpulan kita percaya daripada i'lam anna at-tabghawa i'lam anna abwab at-tasrif khamsatun wa salasuna sittatun minha lis-sulasiyil mujarradi. Al-babul awalu fa'ala yaf'ulu, al-babus tsani fa'ala yaf'ilu, al-babus salisu fa'ala yaf'alu, tapi bisyarti an yakuna ainu fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi. Bab yang tiga tengok, bab tamu tengok. Ni kita ada cara nebak daripada tasrih ilmu sarah. Paling ni daripada bab-bab di dalam kelimah Arab tubik kepada 35 bab. Kemudian hak nebak ni duk cara fiqih hak tiga rah. Fiqih hak tak ada tambah. Mana? Bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Maka lafaz musannif buat timbangnya nasara yang suruh. Nahwu qaulika nasara zaidun amran. Ning dikatakan bina muta'addi sebab apa? Nasara nak pada maf'ul. Maka telajak perbuatan nusrah bagi Zaid jatuh tahuma. Dia panggil bab yang pertama nasara yang suruh akala yaqulu patana. Akala yaqulu kalau kita mai pelaga dengan nebat ni bab apa? Akala. Tengok. Akala yaqulu bak mana weh? Bak mana ni? Akala yaqulu bak apa ni? Bak mana? Bak mana ni? Akala yaqulu. Derah sikit. Bak mana ni? D. Bak pertama. Akala yaqulu. Lepas tu akhaza. Akhaza yakhuzu. Ni. Bak mana ni? Akhaza yakhuzu. Bak mana ni? Sebab tu ni hak ni yo ori mata ni. Ning jawari sebagai kata nak kita buat apa? Ning sebagai asas bagi sulasi mujarrad. Kemudian kelimah yang lain mari pelaga sini tengok wazaya ni. Kalau akala yaqulu ni ba'na we
Fa'ala yaf'ulu nasara yusra. Termasuk dalam bab yang pertama sulasi mujarrad. Ataupun kita kata syariba. Tengok. Syariba yashrabu. Bak ni. Syariba yashrabu. Bak ni. Syariba yashrabu. Bak ni. Bak yang keempat. Syariba yashrabu. Ni orang panggil termasuk dalam bab yang keempat daripada sulasi mujarrad. Maka mai pelaga ni. Syariba yashrabu ataupun kita tahu apa lagi? Supaya qatala. Qatala ya qatulu. Bab dah ni. Qatala ya qatulu. Bab pertama. Tu nak begitu dah. Kita boleh make bab-bab ni lapar-lapar selain daripada hak misal sini. Kita tengok bab ni datang di atas bab pertama ke, bab dua ke, bab tiga ke, ataupun bab yang keempat. Dah. Kalau misalnya kita faham dah sulasi mujarrad bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Bab dua, fa'ala yaf'ilu. Bab tiga, fa'ala yaf'alu. Tapi syarat kena ada harah halkum salah satu pada ain ataupun lain pada harah halkum. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Dah. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Domah belaka fi'il madi, fi'il mudhari'. Bab yang kena fa'ila yaf'ilu. Kasrah belaka. Patut pergi pelaga ni. Dah. Sekadar dulu. Kamari kata wallahu alam. Banyak tuluan lain ni.